Hari ini kita akan bina sebuah quadcopter 533 tiny trainer. Yep. Ini dia punya complete build, power. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, hari ini kita akan lihat bagaimana untuk nak memasang 533 tiny trainer. Jadi inilah frame dia. Di sini pakai prop jenis 3 inci, ya. Jadi jom kita lihat dulu apakah komponen-komponen yang kita akan gunakan untuk memasangkan quadcopter yang lengkap ini. Flight controller kita akan pakai yang brand Beta FPV. Yang jenis all-in-one. All-in-one ni maksudnya flight controller dengan ESC, Electronic Speed Control, semua pada satu board ini. Biasanya orang letak macam ni kan. Tapi ni flight controller ni jenis kita pasang macam ni lubang ni, ya. Jadi ni kita tengok dia pakai microchip jenis STM, microcontroller jenis STM32 F722. Maknanya jenis F7. Kalau zaman dulu kita pakai F3, F4, sekarang dah F7 lah. Ya, dan kawasan ni kita akan pasang dia punya crossfire ataupun S-bus, RX lah, ya, controller punya receiver. Dan kawasan ni kita akan pasang kamera, ya, output kamera. Dan ini adalah kawasan kita akan pasang motor. So ini yang pertama, kita lihat toothpick, ni jenis kategori toothpick. Flight controller ni kalau ikut dia punya spec dekat website tu dia tulis dia boleh support sampai 6S punya bateri, ya. Jom, lepas tu next receiver jenis crossfire nano, kecil dia size dia, ya. Sekarang ni semua kecil, dan antena ni pun antena jenis lasak sikit lah. Kita akan pakai jenis motor Axis flying motor. Wah, ni dia punya magnet dia sangat kuat, ya. AF144 jenis 4510 kV, 4000 kV lah senang ceritanya. Motor ni boleh support sampai 4S bateri, tu tak ada masalah lah, ya. Boleh tengok dia punya spec ni dekat website dia, ya, untuk maklumat lanjut lah, ya. Jadi kita akan pakai motor ini. VTX untuk video pula, video transmitter tu, ya. Kita akan pakai rush tank. Buka terus lah plastik dia ni, ya. Rush tiny tank, 5.8 GHz punya frekuensi, ya. Sebelum kita membuat pemasangan keseluruhan quadcopter ini, mari kita buat sedikit perancangan macam mana kita nak buat wiring dan sambungan kabel semua. Ini adalah diagram yang saya dapat dari website Beta FPV sendiri, ya. Tengok dululah dia punya pin layout dia. Jadi kita tengok di sini, ini kawasannya yang mana kita akan pasang alat-alat komponen. Di sini juga samanya, ya, di sini ada VTX kamera. Maknanya VTX dengan kamera kena sambung dekat kawasan sini lah, ya. Ini adalah diagram pemasangan tiny trainer yang saya buat, ya. Bukanlah yang terbaik, tapi cukuplah, ya, sekadar dia boleh terbang, tak ada masalah setakat ini. Jadi ini adalah sambungan saya dengan komponen-komponen yang saya gunakan dalam video ini. Motor telah dipasang keempat-empatnya, bermula dengan sini ada label 1, 2, 3, 4 menandakan motor yang pertama, motor yang kedua, 3 dan 4. Dan kemudian ni kita tengok ini TBS nano receiver, radio receiver. Di sini saya letak dekat kawasan sini. Saya menggunakan port TX1 dan RX1 atau UART1, ya. Beta flight configuration nanti kita akan enable UART1 sebab kita sambung receiver ni kepada TX1 dan RX1. Dan 5 watt tarik dari sini terus. Kemudiannya VTX pula kita sambung dekat kawasan sini, yang di mana kalau tengok dekat diagram yang sebelum ni, VTX ni setiap pin ni, ya, kita tengok VTX pin sambung ke pin layout, pin solder pad VTX dekat sini. Dan kemudiannya data, saya sambung ke TX5. Data ni maksudnya adalah smart audio, ya. Dalam beta flight configuration nanti kita kena enable smart audio TX5, maknanya dekat UART5. Ini saya akan tunjukkan dalam video beta flight configuration nanti. Dan kemudiannya 5 watt, kita tarik 5 watt di sini, ya, sebelahnya. Jadi satu baris ni telah kita gunakan untuk VTX
Dan ada satu port ini di sini, kemudian kita sambung kepada kamera. Ya, kamera. Ya. Kamera ini 3 pin yang utama, iaitu 5 watt, ground dan video. Ya. Video ni biasanya color code dia kita guna kuning lah. So video di sini kita terus sambung kepada pin ataupun soldering pad yang berlabel CAM, C-A-M, camera di sini. Ya. Dan kemudiannya kita ada LED, 5 watt power up, dan kemudiannya ada data dia. Data kabel ni terus ada label LED dekat sini kan, dekat soldering pad tu. Itulah kita tarik terus kepada LED. Ini optional lah, kalau nak pasang cantik, kalau tak pasang pun tak apa. Ya. Since kita pakai Rush Tiny Tank punya VTX, jadi VTX ni sebenarnya ada satu lagi cara untuk nak sambung diagram yang diberi. Ini boleh didapati di website Rush Tiny Tank sendiri. Ya. Jadi kita sebenarnya boleh sambung kamera ini direct kepada Rush Tiny Tank tanpa melalui flight controller board. Ya. VTX kemudian dia barulah sambung kepada FC, flight controller board ini. Saya tak pernah cuba lagi ini, jadi kalau anda yang pernah cuba tu bolehlah bagi komen sikit ya, macam mana, apa kelebihan, kelemahan pemasangan cara yang atas dengan cara yang bawah ini. Tapi saya gunakan cara yang lama sikit, iaitu kamera sambung ke flight controller, VTX pun sambung ke flight controller. Jadi flight controller menjadi perantaraan. Kita akan mulakan dengan pasang motor pada frame ini dulu. Ya. Jadi seterusnya kita nak pasang dia punya flight controller. Okey, baik, flight controller. Tapi sebelum tu kita kena pasang ni dulu. Ni adalah tapak dia. Tempat untuk letak bateri ya ni. Baik, sekarang kita akan pasangkan flap ni ke atas ni. Sebelum kita pasang flight controller ni ke atas frame ni, carbon fiber frame ni sebenarnya dia ada connectivity ya. Jadi kalau maknanya arus boleh mengalir. Kalau dia kita pasang dari macam ni ke ataupun dari atas ke, bila kita letak atas frame ni, dan kalau dua kabel ni ada terlebih keluar daripada sini dan dia tersentuh ke atas board ni, nanti dia boleh terbakar. Bila kita pasang bateri nanti boleh terbakar lah. Jadi sekarang kita boleh solder kabel motor ni ke atas FC. Jadi sebelum kita testing, kita kena check dulu sama ada short circuit ke tak. Kalau ada short circuit, jangan power up. Nanti boleh rosak komponen-komponen ni ya. Ini benda-benda kecil ni nampak kecil tapi harga dia besar ya. Jadi kita tak naklah ada apa-apa yang terbakar kan. Okey, tak ada konektif. Okey, tak ada bunyi. Okey, power supply setakat ni, dua ni tak ada short circuit apa-apa. Kita tengok pula dekat sini 5 watt ni dengan 5 watt. Checking 5 watt. Okey, 5 watt connected. 5 watt dengan ground connect tak? Kalau connect tu maksudnya short circuit. Okey, tak ada bunyi. Tak ada bunyi maksudnya dia tak connect. Tak connect, selamat. Okey, tapi ground dengan ground connected tak? Sepatutnya connected lah dan sepatutnya berbunyi. Yes. Okey, so nampak gaya ni, selamat. Okey, kita dah sambung VTX dan kita dah sambung kamera. Sekarang kita sambung receiver pula, TBS receiver ni dengan antenanya untuk kita nak kawalkan dengan pakai FreeSky remote ni dengan ada TBS punya modul ya. Baik, jom kita solder dulu ni ke atas FC.
Okey, kita dah sambung. Sekarang kita sambung dulu antena ni, ya. Kita sambung antena dulu kepada TX ni. Sebab kalau nak power up ni, ya, kalau nak power up apa-apa yang ada antena, kena pasang antena dulu. Contohnya VTX kan. VTX kalau kita nak power up, letak masuk bateri, pastikan kita pasang antena dulu. Sama juga receiver, kita pasang antena dulu. Sebab takut apa, nanti takut terlalu panas dan dia boleh rosak sebab tak ada antena tu, ya. Jadi kita pasang dulu. Sekarang ni kita belum kemaskan lagi sebab kita nak testing dulu, ya. Nak testing signal semua okey. Barulah kita buat finishing, masuk dalam mounting, casing, canopy semua. Jadi sekarang kita masih nak testing dulu. Dan kita akan tengok pada monitor atau goggle ada tak paparan video keluar dari VTX ni, ya. So kita dah pasang semua komponen yang asas, ya. Kita dah tengok kita ada video transmitter VTX. Lepas tu kita ada TBS Nano dengan antena. Kita tak pakai antena yang asal ni, yang macam ni. Yang ni yang keras ni, sebab dia punya frame ni dah kecil. Tak tahu nak letak mana, ya. Jadi nak bengkok-bengkok pun tak berapa sesuai kan. Jadi kita pakai antena satu lagi yang dibagi, antena yang jenis yang pakai untuk whoop, ya. Antena yang kecil ni, yang halus ni, okey, sampai kita lilit ke bawah lah. Tarik ke bawah macam ni. Kemudian dia kita ada kamera. Kamera ni kita pakai kamera Runcam Phoenix 2 Nano. Asalnya saya nak pakai yang ni, Runcam Razer Nano 3. Tapi Razer Nano 3 ni dia punya kamera macam ni. Kalau kita pakai kamera yang jenis macam ni, tengok ni dia ada kepala keluar konektor ni, ya. Nanti bila kita pasang dekat mounting dia dekat kamera, ya, dekat kamera ni kan, ya, nanti benda ni dia akan pasang macam ni. Dia akan letak slot in macam ni kan. Bila dia slot masuk ke bawah, tengok ni, ya. Kalau kita slot masuk bawah, slot habis, ya. Jadi kepala konektor tu akan kena kepada flight controller. Kena pada flight controller. Jadi kita tak boleh nak turun habis. Dan kalau kita crash, langgar kita terbang macam ni kan. Kalau crash, langgar, memang kamera tu naik dan confirm konektor ni akan putus. Rosaklah barang. Kamera ni nampak kecil. Harga pun 100 lebih juga ni. Kita ada LED dan benda ni saya cadang ni nak letak ke bawah lah. Ada yang letak atas ataupun letak kat dalam macam ni kan, ya. Letak dalam macam ni 4 terpulang lah masing-masing. Boleh juga letak macam tu, cantik, nampak dari depan cantik. Quad jenis ni kita build ni untuk racing, ya, untuk racing. Jadi bila kita racing ni biasanya kita nak letak LED di bawah, ya, di bawah, supaya pilot yang di belakang dia boleh nampak nyala lampu tu, ya. Kalau nyala kat depan ni mungkin untuk penonton je tengok, ya, tapi tak adalah pula orang tengah terbang racing ni ada side mirror kan, dia tak tengok belakang, ya. Dia tengok depan, jadi dia akan nampak LED kat depan. Jadi taklah berlanggar, ya. Capacitor, ini low ESR capacitor, ya. Dia datang sekali dengan board ni, ya. Board ni boleh support bateri ataupun LiPo 2S, 2 cell sehingga 6 cells, ya. Jadi kalau ni kita pakai 4 cells kan, ni ada 4 cells. So kita pakai bateri yang macam ni. Saiz ni lebih kurang 520 mAh atau miliampere, ya. So macam ni lah, ya. Saiz ni lebih kurang macam ni. Jadi cukup sahaja untuk slot masuk ke bawah ni, ya. Kalau kita slot masuk ni, cantik dia slot dia. Dan juga nasihat saya juga, pengalaman saya ni, biasanya ESC kalau tengok build macam ni kan, build macam ni, tengok dia punya FC board dia sangat dekat dengan carbon fiber punya frame, ya. Carbon fiber frame ni dia bukan current insulator tau, dia boleh mengalir arus. Jadi boleh short circuit sekiranya ada apa-apa tersentuh atas frame ni, ya. Jadi bayangkan kalau kita crash ke apa semua, dia akan rapat ke dalam dan dia boleh tersentuh frame ni. Maka kalau ada short circuit, terbakarlah komponen pada quad ini. Jadi apa saya buat? Biasanya saya letak double sided tape. Kalau nampak di sini ada double sided tape, ya. Saya letak double sided tape antara mana-mana konektor yang ada current ataupun voltage power supply tu, ya. Antara mana-mana tu saya letakkan double sided tape antara carbon fiber dengan flight controller ini, ya, supaya apa-apa berlaku pun bila dia tertekan ke bawah, ya, dia tak sentuh lah dengan carbon fiber punya frame tu, ya. Termasuklah juga di sini saya letak double side tape, ya, double side tape, letak double side tape kat situ.
Sini pun sama, mana-manalah tempat tu. Kalau nak, kalau lagi selamat, letak je wiring cable ni satu lapis atas carbon fiber frame tu, barulah letak flight controller tu untuk keselamatan. Ni kita pakai XT30 ya. Kalau yang biasa, kalau kita terbang 5 inch, kita pakai XT60. Ni XT60, XT30, 60-30. Beza dia kan. Jadi kalau LiPo ni 30 lah. Dengar macam ni je. Ni kamera ni, okey, dekat sini dia punya canopy ni 3D printed, dan saya terpaksa potong sikit lah kat sini ya. Potong sikit kat sini supaya dia boleh slot in kepada stand off ni ya, stand off dua benda ni ya. Dan satu lagi, walaupun dia datang macam ni, dia datang dia punya apa ni, battery slot ni ya, 3D printed battery slot ni ya. Dia nampak datang ni macam ni kan, nampak macam cantik kan, tapi sebenarnya bagi saya rasa ini kalau terbang laju-laju crash, memang bateri akan tertanggal ya, tertanggal. Sebab apa? Dia tak grip. Jadi apa saya buat, saya tambah strip, battery strip ni, LiPo strip lah ya. Saya tambah dekat bawah ni satu. Jadi supaya nanti dia masuk ni, kita strip ketat sikit lah, adalah sokongan sikit. Cuma kat depan ni kalau boleh saya nak tambah satu lagi strip ni ya, LiPo strip, tapi dah tak ada ruang dah nak letak ni. Okey, sekarang sebelum kita kemaskan semua ni, kita setting dulu. Sekarang ni kita cuba dululah tengok VTX dan kamera berfungsi tak. Jadi nak senang, kita bawa lah kita punya monitor. On monitor, senang ada monitor, tak perlu nak selalu pakai goggle untuk nak check ya. Okey, kita cocok LiPo, bismillah, kita plug in. Jom kita cari channel. Saya kalau racers ni biasa dia pakai race band lah ya. Race band 3, 5, 7, 1 sampai 8 lah. Channel R for race band, R5, R6, R7, 8. Jom kita cari. Alright. Dah, okey. Maksudnya apa? Gerak-gerak sikit kamera. Okey, so kamera okey, ada visual, maksudnya VTX pun okey lah. Baik. So next kita nak check binding ya, binding radio. Saya suka pakai ni je, X-Lite ya, FreeSky X-Lite, dan TBS Nano punya modul ni ya, letak pada X-Lite punya radio. Sebenarnya awal-awal tadi saya dah binding lah ya, jadi saya dah binding. Bateri low pula. Okey. Signal, dah ada signal, dah hijau. Nampak dah hijau okey. So okey, jadi semua dah setting dah okey ya. Jadi sebelum kita tutup kanopi ni ya, kita check dululah semua dah okey, barulah kita tutup. Satu perkara adalah dia punya USB port dia. Tapi isu ni adalah USB ni, dia tempatnya letak macam ni. Kalau kita tutup dengan kanopi, tengok kalau kita tutup dengan kanopi, dah tutup. Kalau kita nak cocok USB, dah tak boleh cocok. Tengok. Kalau kita nak buat balik setting dekat Betaflight ke, kena buka balik kanopi. Saya sarankan setting elok-elok dulu, semua dah siap semua, barulah tutup dengan kanopi. Dan perkara kedua juga yang saya perhatikan, port ini sebenarnya untuk direct connect kepada DJI punya VTX. Tapi isunya, cuba tengok design frame ini dengan board ini. Tengok dia punya stand off dia. Stand off dia kan dah menghalang dia punya port ni kat sini kan. Jadi macam mana nak cocok kabel tu? Kalau nak betul-betul HD pun, main baby, you can go for HD0 ya. HD0 dia punya VTX dia pun semacam skeping FC saja, jadi boleh letak atas, masih lagi mempunyai ruang yang cukup untuk nak pasang HD0, but not for DJI Air unit ke ya, ataupun Vista, itu dah terlalu besar ya. Okey, so kita dah cerita semua perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian. Dan sekarang kita akan setting dekat Betaflight. Kita nak setting apa? Nak setting LED ni, dan pastikan motor semua berputar dengan baik, dan apa-apa yang lain lah ya. Nak checking, nak test switch, arm switch yang mana semua nak setting dekat Betaflight. Alright, jom kita pergi ke Betaflight.
Okey, kita buka beta flight. Yang saya tengah pakai ni adalah version 10.8.0. Dan kita cucuk USB kepada quad dan sambung ke komputer. Okey, dia terus masuk dah ya. Okey, jadi pertama sekali kita calibrate dulu lah ya. Calibrate accelerometer. Letakkan quad atas meja atau lantai yang rata. Dan kemudiannya reset axis. Dan kita cek arah gerakan accelerometer, gyro semua okey ya. Now next kita tengok pada port. Saya solder RX ataupun receiver dekat UART1, TX1 dengan RX1 kan. Jadi saya kena enable UART1. Pada asalnya dia adalah UART3, tapi saya tutupkan 3, saya buka 1. Lepas tu VTX punya smart audio ataupun data kabel yang warna putih tu kita sambung kepada TX5 dekat flight controller kan. Jadi dekat sini, di sinilah kita kena enable TBS smart audio. Save and reboot. Dan kemudiannya kita tengok configuration. Barometer dengan magnetometer asalnya dia on ya, jadi kita tak pakai benda ni. Dua sensor ni kita tutup, letak nama anda. Dan ini adalah beacon tone sekiranya kalau quad tu dia jadi fail safe atau lost signal, ataupun anda nak nyalakan motor punya buzzer kan jadi kita boleh pilih nak bunyi yang macam mana, boleh cuba satu-satu. Dan saya enablekan dua ni asalnya dia tutup, saya on. LED strip pada asalnya tutup. Bila tutup sebelah sini menunya tak adalah LED untuk kita nak buat program. Jadi kita on dia, nampak dia keluar kat sini kan. Okey, kat sini ada LED. Okey, dan kemudiannya kita save and reboot. Seterusnya kita pergi kepada receiver. Kita on radio kita. Okey, kita tengok ni ya, ada signal dan pada asalnya ni adalah apa ni, S-Bus. Saya dah tukar kepada Crossfire. CRSF tu stands for Crossfire. Sebab kita pakai TBS Nano receiver kan. Dan ni pada asalnya adalah default AETR, tapi saya tengah pakai yang TAER. Jadi kita save and reboot. Dan kita check button kita, roll betul, okey, pitch betul, yaw betul, throttle betul. Kita check stick ya. Lepas tu button, kita nak check button. Button aux1, aux3, aux2, alright. Okey, semua okey. Dan mode kita nak set arm switch. Okey, inilah setting saya. Saya guna button 1 untuk nak arm. Okey, button 1 untuk arm. Dan fail safe saya guna button 3. Beeper. Okey. Beeper. Alright, dan kemudiannya save. Motor pada asalnya adalah macam ni, putaran dia. Dia putar masuk dalam, ya. Jadi kita tukarkan dia jadi reverse, dia putar keluar, ya. Prop tu diputar keluar. Kita tengok LED setting pula. Sekarang LED board yang saya ada ni ada 6 biji LED. Saya akan wire ordering mode, enable 6 biji. Tak kisahlah dia melintang ke mendekat ke, asalkan dia 6 biji. Bila saya arm quad itu, dia akan tukar jadi warna hijau. Kalau saya disarm, dia adalah warna merah. Okey, kita start dengan LED yang pertama. Okey, arm state. Arm state ni mana bila kita arm, apa nak dia jadi? So, bila arm, saya nak dia Larsen scanner. Okey, dan kemudian dia, yang ni pula pun sama juga, Larsen scanner. Jadi dia akan nyala secara bergilir mengikut giliran, mengikut turutan dia 0 1 2 3 4 5. 4 arm Larsen, 5 arm Larsen. Dan kemudian dia sekarang ni kalau tengok dekat special colors ni, sebenarnya by default disarm dia warna hijau. Dia asalnya warna hijau, arm ni warna merah. Dia asalnya macam ni. Tapi saya nak bila disarm, quad itu dah cucuk LiPo, dia disarm, dia belum lagi terbang kan. Saya nak dia warna merah. Bila terbang ataupun bila kita dah arm quad itu, dia jadi hijau. Jadi hijau ni, pengalaman saya bila tengah terbang ni, hijau ni jelas sikit nak nampak ya. Kalau warna gelap-gelap ni susah sikit nak nampak. Ya, dan jangan lupa untuk tekan save. Untuk kita nak setting video transmitter, pada asalnya dalam ni semua kosong ya, tak ada channel, tak ada frekuensi apa-apa setting dekat sini ya. Jadi kita kena load senarai jadual dia ke dalam sini. Jadi caranya adalah kita kena pergi ke website untuk download ataupun copy paste dia punya senarai band dengan frekuensi dia.
Saya suka pergi ke website ini, Oscar Liang. Saya akan letakkan link ini ya dekat ruangan description. Jadi dekat sini jenis BTX saya pakai adalah Rush Tiny Tank. Jadi bila saya klik ke sini, dia terus akan bawa, inilah dia punya coding dia yang kita perlu copy dan kita akan paste dekat CLI, dekat Beta Flight Configurator. Sini kita pergi dekat CLI, kita right click dan kita paste apa yang kita copy tadi. Okey, kalau tengok semuanya ada dekat sini kan, ya. Yang kita copy paste tadi tu kan. Okey, kita klik enter. Dia akan automatically save dan seterusnya kalau kita buka dekat video transmitter punya tab, automatically dekat sini dah ada senarai jadual ini. Tapi pada asalnya sini semua kosong ya, sini macam ni. Power pun kosong. Jadi apa kita boleh buat adalah ini selected mode ni adalah apabila kalau kita dah set yang ni, jadi bila kita power up kita punya quad, VTX tu akan automatically terus pergi kepada setting yang telah kita buat yang ni. Jadi saya suka pakai wristband 3 dan power VTX kita yang saya pakai ni saya 200. Jadi klik save. Jadi selepas ini kalau kita on kita punya VTX itu akan automatically masuk ke dalam setting ini. Untuk nak setting putaran motor ataupun ESC, kita guna BL Heli Configurator. Jadi kita dah cocok USB dan kemudiannya kita klik connect. Dekat sini kita kena power up kita punya quad. Lepas dah power, kita klik grid setup. Jadi dia dah keluar sini. Jadi ESC1 ni sambung pada motor 1. Jadi kalau tengok daripada beta flight tadi, motor 1 dan motor 4 saya sebenarnya putarannya terbalik. Jadi apa saya kena buat adalah saya kena daripada normal tukar kepada reverse. Ya, begitu juga pada motor keempat tukar kepada reverse. Motor 2 dan motor 3 yang sambung pada ESC2 dan 3 biarkan dia sama saja, ya. Dan kemudiannya saya juga suka setting untuk beep signal ni. Beep signal ni saya tak suka dia kuat-kuat sangat. Beep strength ni adalah apabila kita cocok LiPo ke quad, dia ada bunyi, initial bunyi tu kan. Itulah bunyi beep strength tu, ya. Apa yang kita perlu adalah beacon strength. Beacon strength ni contohnya kalau kita fail safe ataupun kita terbang, quad itu dah jatuh, kita tak jumpa kan, kita nak dia berbunyi lah supaya kita boleh dengar dan cari balik quad kita dekat padang ke tempat kita fly. Jadi kita perlulah bunyi tu kuat sikit yang keluar dari motor kan. Jadi asalnya dia rendah je. Ya, jadi saya suka buat dia tinggi dalam 190, 200 cukup lah ya. Dan kemudiannya beacon delay. Beacon delay ni kita nak tunggu dia berapa lama lepas dia crash sampai dia mula berbunyi. Nak tunggu 1 minit? Nak tunggu 10 minit? Jadi saya suka buat 1 minit lah ya, secepat mungkin. Sebab bila dah crash, kita nak terus pergi cari, tak jumpa, nak dia cepat berbunyi. Kalau 10 minit, penatlah kita nak tunggu 10 minit dulu, barulah kuat kita berbunyi kan. Jadi, terpulang pada masing-masing. Okey, dah selesai setting semuanya. Jangan lupa untuk right setup. Jangan flash ya, right setup. Okey, selesai.